semua guru-guru hebat yang sudi bersama kita pada petang ini. Cikgu, suara saya jelas ke cikgu? Jelas. Saya jelas Okey. lah. Yang lain? Okey. Okey, jelas. Okey, terima kasih cikgu. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru ya. Okey, sebelum saya mula, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Ulu Perak kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya pada petang ini. Cikgu-cikgu izinkan saya memperkenalkan diri ya. Okey. Nama saya Siti Lakshmi, anak perempuan Balu. Saya berkhidmat di SCKT Kero sebagai guru penyelaras ICT, guru disiplin dan ketua penitia matematik. Okey cikgu. Pada petang ini kita akan berkongsi sedikit tentang inovasi, pencapaian dalam pertandingan, pengalaman saya penglibatan dalam bidang inovasi, apa saya buat yang inovasi saya dan perkongsian berkaitan inovasi apa itu inovasi dan maklumat tentang pertandingan cikgu. Sebelum saya mula, segala perkongsian idea atau maklumat berdasarkan pengalaman saya sendiri cikgu. Okey, yang ni sedikit tentang penyertaan saya. Kalau cikgu-cikgu tengok sini, tahun lepas je saya aktif dalam bidang inovasi ni cikgu. Yang penting je lah yang international tu saya dapat gold, 2 gold dan dari Perak tu, negeri Perak saya dapat silver cikgu. Okey, yang ni sedikit gambar ya, sekadar perkongsian saja. First saya mula sebagai peserta saja cikgu. Okey. Yang ni secara individu saya dapat gold. Lepas tu saya bawa anak murid saya. Okey. Gold juga. Lepas tu saya share idea saya di Thailand cikgu. Semasa saya melibatkan diri dengan teacher exchange program yang dianjurkan oleh NETP. Yang ni menurut sedikit video ya. Okey cikgu, yang ini inovasi saya menjadi pencalonan anggota projek jaringan komuniti di UPM cikgu. Okey, yang ini low cost sebagai pengubal modul. Okey, yang ini sedikit ya. Okey cikgu, ada 2 penerbitan pada peringkat negeri dan juga pada peringkat kebangsaan. Okey cikgu, yang ini anugerah Penghargaan Penghormatan Guru tahun lepas. Okey cikgu. Sekarang izinkan saya berkongsi inovasi saya cikgu. Tajuknya keberkesanan carta blue pink, pink blue. Yang ni je cikgu inovasi saya. Color ni saja. Okey, bagi meningkatkan kemahiran menambah dengan mengumpul semula dalam kalangan murid pemulihan. Okey cikgu. Kalau kita nak buat inovasi, ia mestilah cikgu based on kita punya pengalaman sendiri cikgu dalam kelas. Kita sebagai pendidik, kita punya inovasi tu berdasarkan pengalaman PDPC kita ya cikgu. Okey. Yang ini saya data awal tu dari lembaran kerja murid. Okey. Yang ini masalah tu cikgu, murid-murid mula pengiraan dari kiri, lepas tu dia orang tak tahu konsep nilai tempat, sebab tu dia orang cara penulisan yang hasil tambah tu salah. Okey. Yang ini cikgu kita kena highlight dengan kita punya fokus dan rasional. Kenapa kita pilih tajuk tu? Okey, siapa kita punya fokus utama? Yang tu cikgu penting. Kalau cikgu nak mula inovasi, yang ni penting. Okey, selepas tu kita kena ada objektif cikgu. Okey. Okey, kita juga kena ikut etika research. Okey, first tu kita kena inform kita punya ketua jabatan kalau
Kita nak buat secara apa, besar, kita kena inform PPD dulu cikgu. Lepas tu kita kena inform kita punya peserta. Kita tak boleh dedahkan identiti peserta kita cikgu. Kita kena guna kod nama. Lepas tu kita kena mention cikgu, dia punya source tu dari mana. Okey. Yang ini sekadar apa, macam brainstorming saja cikgu. Kita kena ada satu model kan. Okey, yang ini biasa, yang simple cikgu, macam panduan saja. Kalau kita dah ada isu, kita plan kita punya inovasi tu apa. Okey, selepas tu kita melaksanakan ia cikgu. Dan dari segi pelaksanaan kita dapat data, okey, kita refleksi, buat berefleksi berdasarkan data yang kita dapat. Okey cikgu. Okey, saya berkongsi tentang inovasi saya kerana saya nak apa, bagi tahu cikgu-cikgu inovasi itu sangat simple cikgu. Yang kaedah ini saja cikgu saya punya inovasi. Carta ini saja. Carta ini memang dah wujud, carta nilai tempat. Apa saya buat tu, saya agihkan kotak jawapan ni kepada dua bahagian. Lepas tu saya buat colour cikgu. Blue, pink, pink, blue. Yang seterusnya pun ikut sama. Blue, pink, pink, blue. Blue, pink, pink, blue. Yang tu saja. Yang step kedua, dia kena tambah lagi warna yang sama. Okey. Yang ni contoh cikgu. Okey. Dah tulis kan tu? Okey. Tadi dari apa, saya punya student tu, masalah dia orang tulis macam ni saja, 13. Dia orang tahu menambah tapi tak tahu apa konsep pengumpulan semula. Dari kesilapan murid, kita hasilkan carta ini, okey, supaya mereka memahami konsep nilai tempat cikgu. Okey. Kalau tak ada nombor, sini kita ganti dengan kosong. Okey. Sekarang mereka akan tambah sekali lagi cikgu. Okey, untuk mendapatkan jawapan yang betul. Yang maksimum 99 cikgu. 9 tambah 9, 18. Dia tak ganggu apa, kota yang sebelah tu. Okey. Dari segi visual cikgu, secara visual, murid-murid akan dapat apa, memahami. Yang tu nombor ni kita kena tambah dengan nilai puluh nanti. Okey, lama-kelamaan dia orang dah tahu dah cikgu ni konsep nilai tempat tu. Okey, jawapan dah dapat. Okey, ini saja cikgu. Lepas tu yang ni macam metodologi kita kena apa, kita kena buat satu jadual supaya jelas ya cikgu. Minggu pertama dengan warna, minggu kedua tanpa warna, ketiga hanya carta nilai tempat saja, keempat dia orang boleh buat secara lazim. Okey cikgu. Kena ada ujian pra dan pasca. Cikgu kena simpan kertas yang murid jawab kan, kertas jawapan murid, pra dan pasca, cikgu kena simpan. Okey, nanti saya explain cikgu kenapa cikgu perlu simpan ya. Okey, data tu cikgu bagilah macam jadual ya. Okey, selepas tu yang keputusan tu lebih baik cikgu bagi dalam bentuk graf macam ni. Yang simple pun okey cikgu. Okey, lembaran macam biasa kita buat kan, kita ada dia punya result. Okey, discussion cikgu. Okey, kenapa inovasi saya yang simple ni dapat menang gol tu? Yang ni je lah cikgu. Yang rahsia tu sangat simple sebab bahan ni, metod ni sangat simple cikgu. Semua orang boleh memahami. Lagi tu murah. Okey, kalau cikgu ada 40 orang, cikgu boleh buat sendiri bahan ni ya. Tak perlu belanja banyak duit. Okey. Kalau 100 orang pun cikgu boleh buat. Okey. Cikgu tak perlu saya untuk bantu cikgu. Kalau cikgu dah memahami konsep ni, cikgu boleh buat sendiri. Okey, multi chart cikgu. Sekali je cikgu buat carta tu. Cikgu boleh guna untuk tambah apa tolak dan juga darab. Okey. Student centered cikgu. Semua orang boleh memegang kad tu, memiliki kad sendiri. Okey, cikgu murid-murid boleh guna sebagai whiteboard cikgu. Kalau cikgu dah laminate, murid boleh buat dalam tu apa reuse. Okey, lepas tu save energy cikgu. Kita sebagai pendidik kita ada banyak kerja. Okey, tapi yang apa menyediakan BBM kan? Okey, sekali je kita buat cikgu. Okey, time save, cikgu punya cost pun save sebab yang ini sangat murah. Okey, kalau dia orang dah faham, okey secara apa, tidak langsung tu confident level murid tu akan meningkat cikgu. Lepas tu eco friendly. Kita tak bazirkan apa kertas tu. Kita guna semula. Okey cikgu. Suggestion macam cikgu buatlah apa kalau ada penghubung jalinan mana-mana dengan subjek lain ke, cikgu boleh mention sini. Lepas tu okey.
dah dapat copyright cikgu. Nanti kita tengok macam mana dapatkan copyright. Yang ini contoh ya cikgu. Kalau cikgu dah dapat berjaya buat copyright, cikgu akan dapat notis pemberitahuan cipta ini. Okey. Sekarang kita move kepada perjalanan saya cikgu. Yang ni macam basic saja, asas. Kalau cikgu-cikgu nak berjaya dalam bidang inovasi, cikgu kena ada support from family cikgu. Okey. Lagi tu kita kena motivate by PPD. Okey, yang first tu saya dapat info dari PPD Ulu Perak kita. Okey, lepas tu motivated by co-teachers. Yang ni sangat penting cikgu. Kita punya rakan bekerja dengan sekolah sama kan. Yang ni penting. Sebab banyak pertandingan ni inovasi jatuh pada hari persekolahan cikgu. Jadi kita kena buat MMI dahulu. Kita buat ganti kan. Okey, kena ada saling memahami antara satu sama lain. Lepas tu kita ada macam expert cikgu. Macam officer ke lecturer ke untuk memurnikan idea kita. Okey. Yang ni first saya buat kajian matematik cikgu. Lepas tu saya join sebagai peserta saja. Okey, dalam conference guru yang take off tu, lepas tu kolokvium bengkel ke taklimat ke mana-mana tu saya join sebagai peserta saja. Saya dengar dan memantau banyak cikgu. Okey, dari tu kita dapat idea kan. Lepas tu tahun lepas je saya join sebagai pembentang International STEM Conference. Masa tu saya hanya ambil PGSM saja, Persatuan Guru STEM Malaysia. Okey. Yang second tu saya join sebagai pengubal. Okey, saya dilantik sebagai AJK Kebajikan Negeri Perak PGSM. Then saya masuk Perak State Innovation Teacher Competition, dapat silver cikgu sebab saya tak bawa kertas jawapan pre-test dan post-test murid. Okey, juri tanya, tapi saya tak ada bukti, jadi saya tak dapat emas ya cikgu. Lepas tu PIP saya pergi individual dapat gold. Okey, dah dapat individual tu saya macam ada keyakinan, saya bawa murid cikgu, dapat gold juga. Lepas tu saya share dengan sehingga peringkat antarabangsa. Okey, tahun ni yang ni cikgu, nanti saya share dengan guru-guru supaya motivate guru-guru lain join ya. Okey, yang ni postpone, yang ni dah daftar dah postpone. Okey. Sekarang kita tengok cikgu apa tu inovasi. Adakah kita perlu mereka satu produk? Okey, tak ada cikgu. Bidang inovasi ni sangat luas, ya. Okey. Bagi beginner ya cikgu, saya juga beginner juga. Yang ni sekadar pengalaman saya ya cikgu. Okey. Inovasi tu kita kena identify isu cikgu. Apa masalah kita? Apa isu? Okey, masalah pembelajaran murid ya cikgu. Okey. Lepas tu, isu tu kita dapat dari lesson reflection cikgu. Kita punya PDPC punya lesson kan? Okey. Refleksi. Lepas tu kita kena buat intervensi dahulu sebelum kita move kepada inovasi cikgu. Kita buat intervensi dulu. Okey. Kalau tak berjaya, nanti kita buat innovation. Okey. Think how to solve the problem easily cikgu. Yang penting tu, bagaimana kita memudah cara. Okey? Okey. Lepas tu modify. Yang ada tu kita modify cikgu. Yang itulah inovasi. Okey, mengikut situasi murid, mengikut tahap murid. Okey? Okey. Inovasi ni boleh idea pun boleh, kaedah pun boleh, method pun boleh atau BBM, mana-mana BBM ya. Yang penting tu ia kena murah. Lepas tu muhibah. Yang tu efektif dia punya result tu. Mudah, okey, mudah untuk handle ya. Lepas tu safety tu kenalah cikgu ada soalan ya. Kalau cikgu guna elektrik ke, benda tajam ke, okey, yang tu ada soalan. Safety macam mana? Eco-friendly cikgu. Jangan cikgu beli benda-benda yang mahal ya. Okey. Lagi tu everyone can make it cikgu. Okey? Pada saya ni, kalau cikgu dan saya dah explain dia punya prosedur, cikgu-cikgu boleh buat sendiri. Okey, cikgu-cikgu tak bergantung kepada saya, cikgu-cikgu tak bergantung kepada bahan pun, ya cikgu. Okey. Kalau tak ada bahan, cikgu boleh lukis ya cikgu. Murid-murid boleh lukis di mana-mana saja. Yang itulah cikgu beauty-nya. Okey. Bagaimana kita boleh dapatkan dia punya maklumat? Satu tu cikgu kita boleh cari sendiri. Google sajalah cikgu. Pertandingan inovasi peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan ke, peringkat antarabangsa ke, cikgu boleh Google.
boleh dapat dia cikgu. Yang rasmi tu kita boleh dapat portal rasmi PPD, JPN dan KPM. Kita sebagai penjawat awam, mana-mana pertandingan pun kita kena pastikan yang tu ada kelulusan dari KPM cikgu. Okey. Lepas tu kita boleh dapatkan dari social media cikgu. Yang biasanya saya dapat dari kajian inovasi PAK, yang tu dia punya grup Telegram ya. Iklan seminar kajian inovasi dan grup PGSM. Okey. Kalau dalam kalangan guru, ada cikgu already dalam grup ni kan, kita boleh share dengan teammates cikgu. Okey, kalau cikgu nak join juga, boleh bagi contact number kepada saya, nanti saya add cikgu dalam grup tersebut. Okey. Lepas tu cikgu yang ni, macam mana kita mula tu, first to join as participant cikgu, peserta. Kita visit cikgu dia punya, kita memantau bagaimana mereka menyediakan booth, bagaimana mereka membentang, bagaimana mereka mempamerkan diri kan, dengan metod dia mereka. Observe dan listen more tu sangat penting cikgu. Lepas tu dari segi pengalaman kita dapat idea keseluruhan tentang bidang inovasi ni cikgu. Okey, yang first tu seperti yang saya dikongsi sebelum ni, kita kena ada isu, yang ni penting. Okey, baru kita boleh buat inovasi idea kan. Okey, lepas tu kita kena buat early preparation, persediaan awal. Nanti kita tengok cikgu apa tu persediaan awal. Baru cikgu dapatkan information tentang pertandingan cikgu. Then yang ni penting cikgu, cikgu kena memastikan pertandingan tu ada kelulusan KPM. Okey, setengah tu diorang dah mention dah siap-siap dalam poster, ada kelulusan KPM ke tak ada, dengan kerjasama KPM ke tak ada, okey. Kalau cikgu-cikgu tak nampak apa-apa tentang isu tentang KPM, cikgu contact terus in charge person. Cikgu boleh WhatsApp ke, cikgu boleh call ke, boleh tanya. Okey, kalau dia orang macam tunggu, dia orang bolehlah. Okey, terus terang dengan cikgu. Kalau cikgu dah confirm dengan kelulusan ni, baru cikgu boleh check dengan dia orang punya pembayaran. Biasanya antarabangsa itu cikgu mahal sikit. Okey, kalau cikgu nak join secara individu, mahal sikit cikgu. Ada sampai 700 pun ada. Yang K-Inovasi tu sampai 700. Kalau cikgu bawa murid, sekurang-kurangnya 200, 300 macam tu ya. Okey, cikgu kena check dengan date, time, dia punya tempat semua ya, rules and regulation. Okey, preparation cikgu. Okey, first tu kita kena register daftar. Okey, kalau dah daftar, kenalah follow up cikgu sebab ada perubahan ke. Okey, baik. Lepas tu cikgu read and understand their rules and regulation. Okey, kena buatlah cikgu satu project paper. Okey. Project paper tu cikgu, yang tu dia macam berbeza mengikut pertandingan. Okey, kerana cikgu, ada pertandingan, ada penganjur, dia orang lebih mementingkan komersial. Okey, ada penganjur lebih mementingkan bagaimana cikgu menyebar luas idea tu. Ada tu dia orang tanya macam recycle ke apa. Kalau cikgu baca dia orang punya rules and regulation, baru cikgu dapat kehendak mereka. Okey. Cikgu ikutlah dia orang punya aspek, buatlah project paper. Lepas tu kalau cikgu tak clear apa-apa, cikgu contact terus. Okey. Lepas tu cikgu kena buat slide dia cikgu macam PowerPoint. Cikgu boleh insert pictures and videos cikgu. Okey, dan informations tu yang informasi tu janganlah cikgu banyak perkataan ya. Sikit-sikit macam eye catching is must cikgu. Okey. Dan pre dan post test tu sangat-sangat penting cikgu. Cikgu kena sediakan dan bawa ke mana-mana pertandingan. Lepas tu cikgu kena buat prepare logbook. Kalau logbook tak ada, biasanya kalau sains dia orang ada logbook. Kalau bahasa ke matematik ke, kita buatlah cikgu satu file. Okay, supaya semua maklumat kita disimpan dengan sistematik. Ya, kita boleh letak cikgu picture ke apa ke, video tu nanti cikgu buat QR code ya, upload dalam YouTube channel, lepas tu bagilah QR code. Okey. Yang ni optional saja cikgu, prepare the visitor book dan pen. Okey, buku pelawat cikgu, untuk dapatkan komen dan cadangan. Okey. Dan cikgu boleh kenalah prepare brochure untuk juris. Okey, lebih kurang cikgu prepare lah 5. Okey, dan untuk lain-lain kalau cikgu rajin, cikgu buatlah banyak-banyak untuk semua orang.
Kalau tak, cikgu buatlah QR code. Okey. Yang ni banner cikgu. Banner tu mesti ada tajuk. Tajuk tu besar cikgu. Lepas tu kena ada abstract. Okey. Isu, apa masalah cikgu? Okey. Apa produk yang cikgu buat? Apa inovasi cikgu? Bagaimana dia punya result cikgu? Okey. Okey, prepare dengan banner stand cikgu. Kena ada banner stand. Lepas tu, buatlah cikgu short information. Yang ni optional cikgu. Nanti saya explain kenapa kita buat short information. A4 paper je lah cikgu. Okey. Lepas tu kita kena register MyIPO. Nanti kita tengok cikgu macam mana buat cipta. Lepas tu yang ni testimonial tu cikgu. Maklum balas. Yang penting tu dari peserta kita. Okey. Kalau cikgu-cikgu ada kontak dengan pakar matematik, katakan subjek cikgu, okey, cikgu boleh dapatkan testimonial daripada mereka. Okey, kalau video cikgu buatlah QR code. Okey? Okey. Selepas tu cikgu bolehlah explain dengan confidence. Start with background cikgu. Biasanya kalau kita pergi, dia orang start dari apa? Inovasi mereka cikgu. Okey. Kita kena assume yang juri tu tak tahu apa-apa cikgu. Apa kita buat? Bagaimana kita dapat idea tu? Jadi kita kena start dengan background dahulu cikgu. Bagaimana cikgu dapat isu tu? Dari mana? Okey. Lepas tu, apa intervensi cikgu? Apa inisiatif cikgu buat dahulu? Okey, selepas tu bagaimana wujudnya idea inovasi ni? Cikgu kenalah explain apa, simple lah. Lepas tu yang ni penting juga cikgu, kita kena jaga pemakaian kita. Kita kena jaga suara kita jelas cikgu. Okey? Lepas tu macam mana kita stand, okey, arrangement, macam mana kita arrange kita punya bahan ya. Yang ni optional saja, kita boleh prepare tablecloth. Ada setengah tu adalah cikgu alas meja. Ada setengah tu dia orang bagi meja sajalah. Okey, previous certificate. Cikgu kalau cikgu dah menang mana-mana pertandingan sebelum tu, cikgu prepare je lah. Okey, yang ni pointer pen kan? Macam professional sikit lah nanti boleh tunjuk. Speaker, LCD projector tu macam kalau cikgu nak sediakan slide, okey bolehlah bawa LCD projector. Kalau bawa LCD projector, siaplah cikgu bawa kertas majung ke apa-apa. Souvenir tu untuk juri cikgu. Kalau cikgu nak bagi ke semua, kau boleh prepare juga macam apa, pen ke atau bookmark ke, apa-apalah cikgu. Okey? Okey cikgu, before kita join, okey kita kena buat visitor book cikgu. Okey, visitor book tu ada 2. Cikgu-cikgu boleh buat hardcover macam bind thesis kan? Okey, lebih kurang RM40 macam tu. Atau cikgu buat sendirilah, cikgu combining. Okey. Yang brochure tu little kreatif, cikgu buat informatif. Diorang tengok apa kandungan tu. Okey. Yang ada kat banner kan, kita letak semua tu dalam brochure. Okey cikgu. Dan cikgu boleh buat QR code. Banner tu cikgu, okey. Yang ni dari segi pengalaman cikgu. Kalau boleh, kita kenalah cikgu. Act smart ya. Buat dalam English. Okey. Yang ini sebab kalau cikgu-cikgu join antarabangsa, juri-juri dari foreigner pun ada cikgu. Okey, saya dapat Nigerian. Saya punya banner tu dalam bahasa Melayu. So, saya kena explain satu persatu cikgu. Kalau boleh cikgu buat dual language, kalau tak cikgu buatlah English. Kalau Malaysian kita boleh tanya baca English. Okey, masa pembentangan kita boleh gunalah bahasa Melayu. Okey. Kalau foreigners, dia orang tak tahu bahasa Melayu cikgu. Kalau cikgu bentang dalam bahasa English, nanti dia orang tengok banner, dia orang tanya cikgu, apa cikgu tulis sana? Jadi cikgu kena translate lah. 2 kerja kan? Kita buatlah satu je lah cikgu. English. Okey. Saiz tu lebih kurang A0 cikgu. Lebih kurang 30 plus je lah. Okey. Cikgu pastikan ada pipe tu atas dan bawah. Panel stand cikgu, kita boleh dapatkan dari Shopee cikgu. Ini kurang daripada RM20 cikgu. 15 pun ada. Okey. Ada 2 jenis banner cikgu. Extend tapi dari segi my suggestion tu, cikgu buy-lah tripod stand. Okey. Short notes cikgu gunalah white paper, A4 paper tapi fonts tu colourful lah dan cikgu laminate. Okey. Testimonial ada 2 jenis cikgu. Video ada, written ada. Yang bertulis pun ada, yang video pun ada. Kalau video cikgu buatlah QR code. Kalau bertulis cikgu bawalah sana. Okey, copyright tu nanti kita tengok macam mana prosedur cikgu. Okey, yang ini lah cikgu. Contoh visitor book. Saya buat ring ni je cikgu. Saya guna cardboard ya.
Okey, muka surat lebih kurang. Lepas tu rekod pelawat. Kalau boleh cikgu buatlah dalam bahasa Inggeris ya, senang ah. Okey, kena ada nama, dia orang punya position, jawatan, lepas tu majikan, tanda tangan dan catatan cikgu. Okey, kita tengok ya. Okey, cikgu-cikgu dengar boleh tengok ke video? Okey. Saya guna kad ni cikgu. Okey. Yang ni brosur, macam saya buat yang biasa je lah cikgu. Yang ada macam 4 segi kan? Okey. Saya buat, little macam ada lah untuk juri-juri. Okey. Yang ni cikgu banner. Banner tu banner saya dalam bahasa Melayu cikgu. Okey, yang penting tu tajuk ya. Okey. Lepas tu cikgu buatlah abstract. Saya punya banyak perkataan kan. Okey, cikgu boleh buatlah cikgu. Macam isu tu ke mana? Okey, apa problem cikgu? Apa objektif cikgu? Saya punya tu dalam perkataan ni ya. Perangan ni. Okey. Cikgu kena buatlah innovation. Apa cikgu punya inovasi? Bagaimana cikgu melaksanakan apa tu result cikgu? Okey, kalau cikgu boleh, cikgu buatlah bagaimana cikgu akan commission nanti, cikgu punya bahan, ya. Lepas tu kalau ada testimonial, cikgu buatlah macam QR code ni, ya. Okey, kalau dah dapat copyright, cikgu letaklah nombor permohonan ke nombor siri sini. Okey, di bawah abstract. Supaya juri dah apa, dapat tengoklah. Okey, nilai tambah tu cikgu macam kan value tu. Okey, penghubung jalinan cikgu. Okey, adakah inovasi cikgu ni ada hubung jalin dengan subjek lain? Okey, atau kemahiran lain? Okey, cikgu boleh letak sini ya, siap-siap cikgu letak sini. Okey. Yang ni cikgu, ada 2 jenis banner stand biasa kita gunakan. Okey, yang ni okey lebih kukuh lah cikgu dia punya stand tu. Okey, kita berbanding dengan ni. Lagipun cikgu semasa cikgu beli, cikgu memastikanlah ada 2 ni, double sided. Okey, kalau beli satu ni, kita bolehlah bagi apa, 2 banner. Yang ini cikgu short notes. Okey, short notes ni macam ni cikgu. Ada setengah pertandingan tu, dia orang bagi kita papan kenyataan. Ada penganjur tak sediakan papan kenyataan. Jadi kita sedialah cikgu. Kalau ada papan, kita letak je lah kita punya short notes. Kalau tak ada, tak apa. Janganlah cikgu hang cikgu punya banner sini ya. Ia nampak macam tak profesional sangat kan? Okey. Pasti written testimonial cikgu. Yang ini contoh ya. Kalau testimonial, okey lebih kurang macam ni cikgu. Kalau bertulis ya. Okey, testimonial dia orang dah mention dah kita punya nama dan kita punya inovasi tu, tajuk inovasi tu. Okey, lepas tu dia orang explain cikgu bagaimana ia apa memberi berkesan dalam PDPC. Yang ini contoh je lah cikgu. Okey. Lepas tu kita ada video testimonial, cikgu buatlah QR code. Okey. Kalau cikgu-cikgu nak tengok untuk apa sebagai contoh ya, cikgu boleh visit unit ICT SJKT Koro YouTube channel. Okey, sekolah kami ya. Okey, kami dah upload semua testimonial mereka dalam YouTube channel kami. Ya cikgu. Okey, saya dapatkan testimonial dari multiracial cikgu. Okey, kita ada 3 kaum kan. Cina, India dan Melayu. Okey, saya dapatkan dari tiga-tiga kaum. Dan juga yang ni pensyarah pun ada. Yang ni guru sekolah menengah. Okey, yang ni pegawai PPD. Ya, okey. Semua ya? Okey, cikgu. Sekarang kita tengok bagaimana kita boleh dapatkan copyright. First tu, cikgu kena isi form ni, cikgu. CR1 form. Okey, cikgu boleh dapatkan dari Google cikgu. Cikgu Google je lah borang CR1, Ahmad Ipoh. Okey. Cikgu kena print 2 kopi cikgu. Okey. Lebih yang ni lah cikgu borang tu. Okey, CR1 Okey. Cikgu boleh tulis sini ya cikgu. Kita boleh edit sini. Okey, katakan ya. Okey. Cikgu boleh edit ya. Okey. Title of work cikgu. Kita ni author ke? Kalau nak buku, cikgu buatlah author ya.
Okey, kalau tak kita boleh letaklah honor, okey? Lepas tu cikgu punya tajuk, inovasi, kalau ada translation letak je lah, kalau tak ada tak apa cikgu. Name of language. Project paper yang cikgu, bagi tu dalam language apa? BM ke atau BI? Cikgu letak je lah. Okey. Kalau kita dah ada penerbitan, kita mention sini. Kalau tak ada, tak apa cikgu. Okey. Biasanya kita punya cikgu dari apa, guru mata pelajaran kan, literally. Okey, musical tu kalau ada musical artistik, filem ke, sound recording ke, cikgu buatlah. Biasanya kalau kita buat yang ni ya cikgu. Okey, first publish kalau tak ada, biar saja cikgu. Okey, kalau, kita dah apa, penerbitan, kita buatlah publish. Kalau tak ada penerbitan lagi, kita unpublish. Okey, tak payah isi yang ni cikgu. Lepas tu kita kena isi kita punya detail cikgu. Okey, yang ini biasa, nama kan? Okey, yang ini semua dah okey dah. Okey. Lepas tu kalau owner kita je lah cikgu, kalau ada 2 ada kawan lagi, kita buatlah yang asing. Kalau kita seorang je, kita tik ini je lah cikgu. Okey. Kita kena buat lisensi tu, kita punya nama dulu cikgu. Kalau tak ada, nanti, pemegang tu tak ada nama ya. Okey, buatlah cikgu punya nama, lepas tu cikgu punya national identification. Okey. Kalau company tu cikgu biar je lah, kalau dia orang tanya nanti boleh isi on the spot. Okey? Okey cikgu, contact person cikgu je lah. Okey. Lepas tu cikgu buatlah signature, cikgu punya nama, cikgu punya ya. Okey? Cikgu print 2 kopi. Okey. Ada satu lagi borang cikgu. Okey, borang akuan. Yang ini panduan saja boleh dapat dari Google juga cikgu. Okey, cikgu buatlah nama, edit sajalah cikgu. Cikgu punya nama sini, cikgu punya kad pengenalan. Okey. Dan cikgu punya, apa, alamat. Saya merupakan pencipta dan pemunya. Yang ini cikgu punya sastra kan, sastra ke apa, cikgu letak je lah. Lepas tu bertajuk, cikgu punya tajuk. Okey. Dan direkodkan pada bila cikgu? Okey. Lepas tu cikgu, buatlah siaran tu tadi dah ada kan? Okey. Cikgu jangan, buat yang ni dalam satu muka surat dia, yang ini kena, ada pada muka surat yang kedua cikgu. Okey? Lepas tu cikgu buatlah nama, lepas tu kad pengenalan cikgu, alamat cikgu semua kan. Okey, cikgu print, lepas tu cikgu bawalah, okey, ke mana, mahkamah ke atau Pesuruhjaya Sumpah kan, ada pejabat kan, dia orang punya office. Okey, yang ini kena bayarlah cikgu, kita kena bayar. Satu kopi je cukup cikgu. Okey? Lepas tu kita kena bawa kita punya project paper atau dalam satu muka surat pun boleh juga cikgu. Sebab nanti ada pembayaran setiap muka surat kan. Okey, ikut, dia punya. Yang first tu cikgu, kita punya notification tu kena bayarlah RM15. Okey. Kalau cikgu buat CD ke apa ke, yang ni ada pembayaran ni ya cikgu. Kalau CD RM30. Kalau cikgu bagi CD ya. Kalau cikgu bagi DVD ada RM50 macam tu. Okey, kita bagi project paper senanglah cikgu. 1 hingga 25 muka surat lah. Okey, kita bayar RM10 saja cikgu. Kalau lebih adalah, apa, bayaran tambahan. Okey, lebih baik kita buatlah cikgu, lebih kurang 25 page, okey? Kita bayarlah RM25 saja. Okey, dia orang, keluarkan resit cikgu on the spot. Kalau cikgu pergi ke apa, dia orang punya pejabat kan on the spot. Yang dekat tu seberang perai ada cikgu, satu. Okey, Cawangan Maipo. Kalau tak, dapat pergi, cikgu boleh mail dia orang cikgu. Okey, ada 2 cara ya, cikgu pergi sendiri dan bayar atau cikgu mail. Okey. Selepas tu cikgu dapat ya, satu lagi, apa, notis. Okey, kalau cikgu nak sertifikat macam sijil, cikgu kena bayarlah RM50. Ya. Kalau tak pun tak apa cikgu. Cikgu boleh guna dia punya nombor siri ya, di mana-mana pun. Yang penting kita nak siri kan? Okey, nombor siri ada tak apa. Okey. Yang inilah cikgu. After dapat, resit kan, kita gunalah yang tu sementara. Lepas tu kita dapat satu notification macam ni cikgu. Lepas tu adalah kalau nak sijil, cikgu kena buatlah macam saya buat. RM50 cikgu. Ya, untuk sijil. Kalau tak nak tak apa, kita dah adalah cikgu nombor permohonan sini. Cikgu gunalah nombor permohonan ni ya, pemberitahuan ini. Okey.
Yang inilah cikgu, masa, yang ini sebelum tu kita kena prepare yang tu cikgu. Yang ini semasa. Okey, on the day cikgu, on the day, okey pertandingan kan, kita yang biasalah cikgu, kita kena register kita punya penyertaan. Okey, ada dia orang tanya, dia orang masa tu dia orang dah bagi dah booth number, ID number ke apa-apa. Okey? Okey. Kita kena set up booth dulu cikgu. Dia orang bagi masa untuk kita ya, lebih kurang 1 jam hingga 2 jam. Kita boleh, set up booth. Ada yang peringkat kebangsaan tu dia orang, sehari sebelum tu dia orang dah bagi dah, benarkan kita set up kita punya booth. Okey. Yang first tu kita kena fix banner dulu cikgu, biar dia orang tahu dah. Okey. Lepas tu kita, cikgu lah macam decorate sikitlah cikgu nak buat alas meja ke. Okey, macamlah, okey. Kalau tak ada pun tak apa cikgu, yang ini tak penting. Okey, yang ni penting tu kita kena susun semua bahan kita systematically cikgu. Okey. Jangan messy cikgu sebab masa nak, juri tanya apa-apa benda, kita macam, senang nak dapatkan ya. Okey, dan jangan nanti kita akan kelam kabut, ya. Sebab itulah cikgu, okey. Yang make sure kita punya booth number tu display clearly cikgu. Yang ini penting. Sebab juri-juri akan tengok yang booth number. Dia orang tak ada nama kita cikgu, dia orang hanya ada booth number kita, jadi dia orang cari ya. Okey, biar dia orang senang cari kita. Okey. Lepas tu biasanya dia orang bagilah cikgu, electric pot. Okey. Cikgu check, yang ni berfungsi ke atau tak. Sebab lebih kurang ya kan cikgu, pagi sampai petang kita akan berada sana cikgu. Kalau juri tak datang, kita kena tunggu je lah. Jadi untuk charge laptop ke phone ke, kita kena ada electric pot ya. Lepas tu kita welcome visitors lah. Explain kita punya cara. Janganlah kita explain kepada juri je lah, semua pelawat ya. Okey. Yang ni cikgu contoh. Yang ni ada 2 jenis cikgu. Kalau cikgu tengok dia orang, provide 2, kerusi, 1 meja dengan alas, lepas tu tak ada papan kenyataan cikgu. Yang ni tak ada apa cikgu, 1 kerusi, 1 meja tanpa alas dan ada papan kenyataan cikgu. Okey. Mana-mana pun cikgu siap sedialah. Tapi cikgu boleh tanya pengajar cikgu, bagaimana booth nanti? Dia orang boleh explain. Okey, yang itu tak ada masalah ya. Okey, yang ni cikgu. Yang ni pertandingan inovasi peringkat antarabangsa yang tahun lepas punya di UM. Okey, macam mana cikgu ada banyak benda. Ada banyak inovasi ya. Yang ni macam gambaran keseluruhan ya. Okey. Yang ni cikgu. Apabila juri dah datang kan, normally ada 2 juri cikgu. 2 juri tu yang satu tu dia orang datanglah sekali atau dia orang datang satu persatu cikgu. Okey? Okey, kalau datang sekali, kita sekali je kita explain kita punya semua. Kalau 2 kali kan, dia orang satu-satu, kita kena explain lah lagi sekali. Okey. Kita kena greet them cikgu. Salam mereka dengan muka yang tersenyum ya. First impression tu important. Okey. Kita mula dengan memperkenalkan diri cikgu. Okey, nama cikgu, dari mana cikgu datang, macam tu yang biasa je. Lepas tu kenalah tanya dia orang punya persetujuan. Boleh start ke atau belum? Okey cikgu, sebab kita kena memastikan juri kita bersedia cikgu dengar apa kita akan explain ya. Okey, dia orang dah prepare dia orang punya marksheet ke, tu semua. Kita bagi time kepada mereka. Okey, kalau dia orang dah okey, dia orang okey. Boleh mula, baru kita mula. Okey, satu perkara penting cikgu. Yang tu, kita tu, penilaian tu, dari segi inovasi kita cikgu. Idea macam mana, keberkesanan, yang tu penting cikgu. Cikgu kena explain yang ni, ya. Lepas tu macam mana result cikgu. Okey, bagaimana murid tu dapat manfaat daripada inovasi cikgu. Okey, dan kita punya personality pun penting juga ya. Dia orang tengok macam mana kita bercakap, macam mana kita explain, macam mana kita buat pembentangan. Ya, okey. Dari segi originality tu, copyright lah cikgu. Copyright tu sangat penting sebab ia membawa markah tinggi cikgu. 20 hingga 30%. Okey, dalam keseluruhan tu. Lepas tu kita explain sikit lah cikgu. Bagaimana cikgu nak commercial nanti? Okey? Okey. Cikgu-cikgu perlu ingat, judges dia kan, juri kan, tidak semestinya dari teaching background cikgu. Latar belakang, okey macam cikgu. Tak semestinya. Okey. Ada juga pegawai cikgu, pegawai KPM ke, okey, atau technical background macam politeknik ke, macam-macam kan, okey management ke,
Ada juga. Okey. Jadi, cikgu kena mula dari isu cikgu. Okey, ada setengah kalau, metod saya kan, ia nampak simple cikgu. Kalau kita cikgu, baru kita tahu bagaimana masalah ni memberi kesan negatif kepada pembelajaran murid, walaupun benda ni kecil. Sebab yang ini asas cikgu, tambah tu asas kan. Sebagai pendidik kita tahu, tapi kemungkinan mereka tidak tahu bagaimana dia punya efek tu. Jadi yang ini benda kecil je. Ada cikgu, saya ada pengalaman. Jadi cikgu kenalah explain semua dari background cikgu. Okey? Lepas tu okey, macamlah bagaimana cikgu dapat isu. Okey, kalau isu tu tak menyelesaikan, dari awal bagaimana kesan dia nanti, semua cikgu kena explain ya. Okey. Lepas tu cikgu kena explain, cikgu punya idea tu step by step. Okey, cikgu tunjuklah bukti cikgu, proses macam mana cikgu melaksanakan dalam kelas. Okey, show them evidence. Bukti tu dari, nanti kita sebelum ni kita tengok kan, file tu. Okey. Cikgu bagilah. Cikgu dapatkan data awal tu dari mana? Writing book, dia punya buku latihan ke? Pre and post test ke? Cikgu tunjuk je lah. Okey. Cikgu kena ada before and after, pictures ke, video ke, apa-apa cikgu kena ada lah. Okey, lepas tu cikgu kena explain juga bagaimana murid punya respons. Okey. Cikgu boleh yang ni macam, markah tambah je lah cikgu, extra point. Cikgu tunjuk cikgu punya achievement, certificate ke, medal ke, apa-apa. Lepas tu, cikgu kena buatlah inisiatif cikgu bagaimana sebar luas idea ni. Okey, cikgu share dengan sekolah, idea semua sekolah ke? Okey, guru-guru di sekolah atau di zon atau daerah, negeri ke, kebangsaan ke atau international. Okey, kita kena bagilah cikgu bagaimana kita share ke idea kita ya. Lepas tu, cikgu explain je lah cikgu bagaimana cikgu nak buat komersial ke apa-apalah. Okey, lebih kurang kita kena explain semua benda ni dalam masa 20 minit cikgu. Okey, yang ni lebih kurang dia orang bagi setengah jam. Okey, kalau 20 minit cikgu dah explain semua, nanti kalau ada question cikgu boleh jawablah. Okey? Okey, yang selepas, penilaian cikgu, dia orang sign ke atau bagi stiker cikgu, sebagai bukti dah menilai produk cikgu ya. Lepas tu kalau juri tu dah, lupa ke atau tak bagi ke, cikgu boleh tanyalah stiker ke, sign ke apa macam mana ya. Okey, dah adalah. Okey, yang ni cikgu contoh. Yang ni juri saya ada 2 orang cikgu masa tu, yang ni juri. Okey, yang ni pengikut juri ya. Yang ni juri saya, yang ni pengikut. Ada 2 orang kan? Dua-dua kena bagilah cikgu yang brochure ke, souvenir ke, cikgu sedialah. Okay, jangan bagi seorang je kan? Okey. Yang ni cikgu seorang je juri. Dia seorang je datang. Okey. Sebab itulah cikgu, saya kata sediakanlah lebih kurang 5 ke 6 brochure. Okey? Yang ni cikgu, saya dapat juri dari Nigerian. Okey, semua yang ni international cikgu. Okey, saya kena explain semua benda. Saya translate cikgu. Sebab yang ni letak pun dalam bahasa Melayu, yang ni pun bahasa Melayu cikgu. Sebab tak ada orang memberi pendanaan kepada saya. Jadi saya buat sendiri kan. Lepas tu semua bahasa Melayu cikgu. Okey, tapi masa yang saya dapat juri dari Nigerian, baru saya sedar cikgu. Kenalah buat dalam bahasa Melayu. Supaya senang je kan. Nanti senang. Okey, sekali je kita buat cikgu, tak perlu dua kerja. Okey, selepas dah dapat penilaian kan cikgu, cikgu ambillah gambar ke video ke sebagai memori ya. Okey, cikgu boleh buat video macam video ringkas dan uploadlah cikgu di YouTube dan share dengan semua orang ya, biar inspire mereka. Okey, kita jadi inspirasi ya. Lepas tu kita kenalah cikgu share dengan kita punya ketua jabatan dan PPD. Okey, as acknowledgement. Because kejayaan seorang guru tu bukan kejayaan diri ya cikgu. Ia melibatkan nama baik sekolah, nama baik PPD dan JPN. Okey, inilah cikgu. Kita punya contribution kepada kita punya eye officers. Okey. Bagaimana cikgu nak sukses tu kena adalah cikgu keyakinan diri. Saya miss banyak peluang pada tahun 2018 sebab saya tak ada confident cikgu. Saya punya benda tu satu kad laminan saja. Okey, saya tak ada confident bawa tu ke pertandingan. Okey, lepas tu saya cuba je. Sekali, lepas tu saya dapat dia punya feedback kan. Saya buat pemurnian cikgu. Setiap kali saya buat pemurnian tu, dapatlah gol cikgu. Jadi cikgu kenalah self confident tu
keyakinan diri pada kita punya bahan cikgu. Lepas tu kita bolehlah cikgu bagi cubaan. Okey? Okey, yang sukses ke failure ke tak apa, kita cuba je lah cikgu. Okey, lepas tu kita kena ubah diri kita sendiri. Kita kenalah cikgu dare to fail. Sebab dari failure kan kita boleh belajar banyak cikgu. Okey, proaktif cikgu. Dari segi time management. Kita kan guru, klien kita tu, klien utama kita pelajar cikgu. Kita kena mengajar, kan? Kita tidak boleh mengabaikan mengajar. Okey, lepas tu kita kenalah cikgu, time management. Untuk mengajar tu, kita mengajar juga. Yang inovasi pun kita kena buat. Yang ini satu aspek kan dalam PDPC. Dedication cikgu, self-discipline kita sangat penting cikgu. Okey? Kita tak boleh bagi alasan inovasi ni untuk tidak melakukan kerja sekolah. Ya? Okey. Willing to accept comment cikgu. Kita buatlah baru kita boleh buat self evaluation, penilaian kendiri ya cikgu. Okey. Masa kita sebar luas kan, ada banyak komen dari pihak luar cikgu. Okey. Ada setengah tu macam kita boleh accept kan. Okey, dia orang bagi suggestion ke, okey, kita tak ingin nak tahu dah cikgu. Kita dah tahu yang tu benda tu baik ke buruk. Kita accept lah yang baik. Okey. Kita kena buatlah cikgu semua preparation tu. Okey, copyright tu dah ada, cikgu bolehlah tanding dengan yakin. Okey, mesti kita menang kalau ada copyright ya cikgu. Okey, apa manfaat yang kita dapat cikgu? Okey, kita boleh identify, mengenal pasti kita punya kekurangan dan kelemahan atau kebakatan juga cikgu. Cikgu punya keyakinan diri akan meningkat. Kita dapat peluang cikgu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Okey, dari segi komunikasi dan kolaborasi ni kita boleh menambah kita punya idea inovasi cikgu. Kita boleh pengetahuan kita tu macam adalah kita ada pengetahuan yang macam manfaat sangat kan, kita boleh belajar banyak cikgu. Okey, kita pun boleh perform well in classroom. Okey. Nanti kita boleh melahirkan murid yang inovasi cikgu. Dari segi kan sekarang tahun ni murid-murid saya menghasilkan bahan inovasi cikgu yang bertajuk Mr. TikTok kami tunggu untuk dapatkan copyright ya tahun ni. Okey, make school PPD JPN bangga dengan pencapaian kita ya cikgu. Okey, dan kita juga boleh menjadi inspirasi kepada semua orang. Okey cikgu. Apa kekangan tu? Kekangan tu dari segi masa cikgu. Ya, saya mengaku je kita sebagai guru kan, kita dah ada banyak kerja. Panitia pun ada, macam tugas-tugas KK ada, mengajar ada kan. Okey. Kita kenalah cikgu arrange time. Okey. Kita buatlah semua benda mengikut keutamaan. Ya? Okey. Lepas tu support from school management cikgu. Kalau kita dah dapatkan keizinan daripada, kita inform je lah cikgu, ketua jabatan kita sebelum kita mendaftar competition. Dan competition tu kan dalam kita tu dah tahun lebih awal cikgu. Cikgu arrange lah cikgu punya kelas, ganti je lah cikgu. Okey? Biasanya MMI. Okey, biasanya saya buat MMI cikgu. Okey, lepas tu money, okey, masa kewangan cikgu. Kewangan tu, ya, kalau kita pergi antarabangsa kebangsaan kan, dia memang ada bayaran cikgu. Kalau KPM ada KPM, bayarannya murah sikit. Kalau NGO, mestilah cikgu mahal kan. Okey, kalau cikgu sanggup, okey bayar je lah. Kalau tak, cikgu carilah sponsor. Okey, lepas tu ada pihak kalau kita cuba benda baru, yang tu macam cikgu-cikgu dah berpengalaman kan. Okey, cikgu-cikgu dah tahu dah. Ada pihak tidak menyokong, tidak mengganggu kita ke apa-apa, cikgu jangan risau mereka. Okey, cikgu cuba je lah. Okey, failure tu first step to success cikgu. Okey, setakat ni saja saya ingin berkongsi dengan rakan guru pada petang ni. Sekiranya ada kekurangan dalam perkongsian atau kesilapan bahasa, saya memohon maaf ya cikgu-cikgu. Ribuan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang mendengar perkongsian saya dengan sabar. Terima kasih kepada Sektor Pembelajaran PPD Ulu Perak. Yang inilah cikgu. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Cita. Banyak perkongsian hari ini kan. Memang terlalu banyak lah bagi saya, memang hebat Cikgu Cita ni. Kan? Itulah kalau kita dapat
lah cari jadi macam cikgu cerita dapat 10%, 20% pun rasa macam mana okey dah kan. Okey, saya buka lah soalan untuk siapa-siapa yang nak tanya soalan, silakan. Kalau ada soalan saya cuba ya cikgu. Memandangkan kan hari ni cuma 6 orang, 7 orang daripada tadi. Jadi saya cadangkanlah pada cikgu cerita, nanti kita akan buat lagi lepas saya cikgu cerita. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh puan. Kita buat yang kali kedua lah, pasalnya macam mungkin hari ni sebenarnya banyak program, esok pun banyak program. Jadi takut orang overlapkan tu, tapi memang tak tahu dah nak cakap macam mana, memang bagus lah. Kalau saya cikgu lagi, saya rasa saya cubalah buat macam cikgu cerita ni, tapi saya tak ada murid dah. Okey cikgu. Cikgu semua, apa boleh tanya? Boleh tanya apa-apa, kalau tak ada pun tak apa. Saya nak bagi untuk lagi akan terus cikgu isilah borang ya kat sini. Cikgu isi borang, Okey, lepas tu puan. akan terus dapat CT macam biasa. Okey. Cikgu Sita ada apa-apa nak cakap? Cikgu Suzana ke, Cikgu Munirata ke, Cikgu Munir Osman? Cikgu Azian ke, Cikgu Syafia nak beritahu, nak cerita apa-apa? Esok sesi Cikgu Syafia kan? Petang esok. Ada apa-apa nak kongsi ke, ataupun ada cikgu yang dah pernah buat inovasi tapi tak tahu ke mana hala tuju kan? Kalau cikgu cerita dah daripada tadi, daripada mula macam mana nak jadi seorang innovator yang simple kan? Benda tu simple saja sebenarnya, tak perlulah dengan kos yang mahal Sebenarnya kalau kos yang mahal ni kadang-kadang dia akan revert balik yang kita jadi macam kita jadi susah kan, betul? Jadi bila kita guna benda yang murah dengan kos yang rendah macam ni kan, okey lah, good work. Lepas ni cikgu cerita nak buat inovasi apa lagi? Lepas ni cadangan? Ya cikgu, ada yang tu di peringkat PPD Kerian. Yang tu diorang suruh kami buat video saja cikgu. Sebelum 8 hari bulan Jun. Okey, lepas tu untuk murid-murid ada diorang ada 3 ya cikgu. Nanti saya share ya saatnya. Bolehlah share dengan PPD Hulu Perak pula. Ya boleh cikgu. Okey. Bolehlah share pasal so far belum lagi lah daripada Hulu Perak ni kan. Jadi kalau dapat buat, kalau cikgu dapat share yang kita lah dengan cikgu-cikgu di Hulu Perak ni, lagi bagus lah cikgu kan. Okey. Okey cikgu, dah isi ke borang yang saya bagi tadi? Ada di ruang chat tu. Terdapat ke belum? Cikgu Suzana dah dapat ke? Dah isi dah, okey. Cikgu Muni dah isi dah. Cikgu Khairul Azian? Tak apa, tak ramai pun tak apa cikgu. Hari ni tak apa, permulaan. Jadi cikgu Cita dah selalu bagi kan talk macam ni kan? Ya puan. Ya. Esok di peringkat PPD Manjung puan. PPD Manjung, ya betul. Ya. Itulah saya harap lepas ni cikgu lebih maju, lebih maju jaya lah dalam usaha untuk meningkatkan lagi kira anak-anak murid kita lah kan di peringkat yang seterusnya. Okey. Jadi saya rasa itu saja pada hari ini. Kalau ada apa-apa boleh yang hari ni saya record. Kalau nak boleh PM saya hantar lah. Ya. Okay. Terima kasih puan. Ya. Nanti bolehlah beritahu saya kalau nak. Saya akan PM lah ya. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa. Tak lama pun tapi sangat-sangat bagi saya sangat-sangat berguna lah hari ini ya. Terima kasih cikgu cerita banyak-banyak. Tahniah ya cikgu ya. Tahniah. Terima kasih cikgu-cikgu ya. Okey, nanti kita jumpa lagi. Kalau ada kesempatan, ada ruang,
kita akan jumpa lagi selepas raya lah Cikgu Cita. Saya Boleh Puan. saya akan sebarluaskan lagi Cikgu punya kisah hidup perjalanan Cikgu sebagai innovator ni. Okey, terima kasih Cikgu. Terima Okey, kasih baik. Puan. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bolehlah live dah Okey. ya. Terima Okey. kasih.